اللهم صل على سيدنا محمد واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Hidayatus Sibiyan muka surat 4 bagi yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang wajib ia sifat bagi zat akan kaunuhu qadiran. Yang ta'alluq ia sifat dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia, meniada atas muwafakat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tiada mengada oleh Allah ta'ala akan satu mungkin, melainkan atas sifat yang ditentu akan dia akan satu mungkin oleh iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mewajib ia sifat bagi zat akan kaunuhu qadirah. Ini sambungan makna pengertian sifat yang ketujuh, iaitu sifat kudrah. Sifat yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib kita belajar, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu. Selepas daripada berpegang secara ijmal, secara umum, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Dalilnya ada makhluk ni. Itu dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal, secara tafsir, secara satu persatu 20 sifat. Jadi kudrah ni sifat yang ketujuh. Kemudian didatangkan dia punya takrifan sifat kudrah. Yang terdahulunya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia sifat pada zat Allah, yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kudrah ni sifat yang maujud, sifat yang ada. Takrifan sifat-sifat yang terdahulu ni tak sama dengan takrifan sifat kudrat ni. Makna kudrat, makna qidam terdahulu, tiada awal. Makna baqa, tiada akhir. Makna mukhalafatuhu ta'ala al-hadith, tidak serupa dengan makhluk, tidak menyamai dengan makhluk. Makna qiyamuhu ta'ala binafsih, tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat pada penjadi. Makna wahdaniyah, tiada yang menduai, tiada berbilang. Makna kudrah, satu sifat yang maujud. Gitu pula. Sifat kudrah, sifat iradah sampai kepada sifat kalam, yang dinamakan dia sebagai sifat ma'ani, ditakrifkan dengan satu sifat yang maujud. Kudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada. Di hari akhirat, selain daripada kita dapat melihat Allah, zat Allah, kita dapat juga melihat diri sifat kudrah, dapat melihat sifat iradah sampai sifat kalam, sebab sifat yang ada. Adapun contoh wujud ni, dia ada perkiraan ulama lah, sama ada sifat tu sifat yang sifat hali ke. Kita nak pergi pada sifat qidam sampai ke wahdaniyah. 6 sifat, 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Dipanggil sifat salbiyah. Hak 5 ni, hak 5 ni dipanggil sifat yang adamiyun, sifat yang tak ada. Adapun kudrat, sifat yang maujud, sifat yang ada. Qidam sampai wahdah dipanggil sifat adami, sifat yang tak ada. Maknanya diri sifat tu tak ada, cuma kita faham je.
Zat Allah ni adanya tidak ada permulaan. Bersifat qidam. Zat Allah ni tidak ada kesudahan. Bubuh nama sifat tu baqa. Zat Tuhan ni satu. Sifat Tuhan ni wahdaniyah. Faham, reti saja. Tapi diri sifat qidam tak ada. Diri sifat baqa tak ada. Maknanya di hari akhirat kita nak melihat sifat qidam baqa, tak boleh nak melihat sebab tak ada diri sifat tu. Adapun sifat kudrat, sifat yang ada. Mana kita boleh melihat zat Allah dan kita boleh melihat sifat kudrat Allah. Kita balik pada contoh kita. Kita ni sekarang ni kita bersifat dengan sifat baqa. Sekarang kita kekal sekarang ni. Sebab kita tak binasa lagi sekarang. Manakah sifat baqa kita? Tak ada. Cuma kita faham kita tak binasa lagi, baqa lah kitanya. Kita bersifat dengan seorang. Kita seorang. Mana diri sifat seorang kita? Tak ada. Cuma retinya kita tidak berdua, tidak berbilang, kita panggil seorang. Mana diri sifat seorang? Tak ada. Adapun sifat kudrah memang ada. Walaupun kita tak boleh nak tengok diri sifat kudrah, tapi kita boleh berasa. Di masa tubuh kita Tuhan letak sifat kudrah, kita panggil tenaga, kita rasa lain. Sebelum tu kita berasa tak nak bangun pun tak gerak. Sebab apa? Sebab kudrah kita tak ada. Tapi Tuhan pun bubuh sifat kudrah di tubuh kita yang kita panggil tenaga. Kita rasa sifat kudrah tu. Mana apa? Sifat kudrah tu sifat yang ada. Walaupun kita tak boleh tengok juga, tapi kita boleh rasa sifat kudrah. Adapun kita bersifat dengan ada, contohnya. Mana sifat ada? Kita tunjuk ni zat tubuh kita. Mana diri sifat ada? Tak nak tunjuk. Kita sekarang ni bersifat dengan baqa kekal. Mana sifat baqa kita? Tak ada. Cuma retinya kerana kita belum lagi binasa, maka baqa lah kitanya, kekal lah kitanya. Mana sifat seorang kita? Tak ada sifat seorang. Cuma faham tidak berbilang. Seorang lah kitanya. Ni apa ni? Secara detail sikit lah, ni fardu kifayah. Adapun sifat kudrat, sifat yang ada. Makna apa? Selain daripada boleh melihat zat Allah, kita boleh melihat sifat kudrat. Sebab tu dia panggil sifat ma'ani. Ma'ani ni perkara yang ada. Ma'ani asal maknan. Makna ni perkara yang ada. Dia panggil sifat ma'ani. Sebagai contohlah, kita kalau buat misal makhluk ni. Contohnya kita kata rakamang ni. Rakamang ni tokoh ni dia panggil zat. Kemudian rakamang ni bersifat dengan wujud sebab dia ada. Mana sifat wujud? Tak ada. Cuma ni zat rakamang ni lah kita panggil adanya, kita panggil. Tapi sifat ada tak nak tunjuk. Sekarang ni rakamang ni suti satu. Mana sifat suti? Sifat satu. Tunjuk ni zat. Benda ni zat rakamang. Mana sifat satu? Tak ada sifat satu. Cuma reti suti tidak dua, satu lah. Kemudian rakaman ni kekal, baqa. Sebab rakaman tak acur lagi. Rakaman bersifat dengan baqa. Mana sifat baqa dia rakaman ni? Tak ada. Cuma tak acur panggil baqa. Sifat yang ada warna. Warna. Hitam. Hitam ni sifat yang ada dia panggil. Kita boleh tengok sifat hitam. Hitam ni sifat yang ada. Dia panggil maknan, ma'ani. Sifat yang ada hitam ni. Ni. Sifat yang ada. Adapun satu, tak nak tunjuk satu. Tunjuk ni zat, benda. Zat rakaman, benda rakaman. Bersifat dengan satu. Tak ada yang tunjuk satu. Cuma kita faham tak ada suti lagi, jadi satu lah. Tapi hak sifat yang adanya apa? Warna. Hitam, putih. Tu sifat yang ada. Kita boleh tengok sifat tu. Ini contoh. Macam sini kita kata kudrah, sifat yang ada. Kemudian kudrah sifat yang ada ni yang berdiri ia pada zat. Ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sifat kudrat tu sifat yang ada, kemudian ada di zat Allah Ta'ala,
yang mewajibkan ia bagi zat akan kaunuhu qadiran. Maka zat Tuhan yang ada sifat kudrat di Tuhan, kudrat ni sifat yang ada, mesti kena ada kaunuhu qadiran. Sebab apa nak kena ada kaunuhu qadiran? Kenapa kudrat je ada kaunuhu? Sebab apa wujud tidak ada kaunuhu? Sebab apa kidam tidak ada kaunuhu? Sebab apa bakok tidak ada kaunuhu? Sebab apa mula daripada kudrat sampai ke kalam ada kaunuhu? Pastilah kudrat sifat yang lain. Pastilah kaunuhu qadirah sifat yang lain. Sebab dibilang nombor suku. Di mana beza? Apakah kedudukan sifat kaunuhu qadirah? Oleh kerana kudrat sifat yang ada, yang mewajibkan, yang memistikan akan zat, akan kaunuhu qadirah. Dia sebenarnya jalanan yang muktamad. Hak wajib kita mengetahui sifat Allah secara tafsil, secara satu-satu 13. Wujud sampai ke kalam. Tapi kita masyhur dengan sifat 20. Kalau sebut sifat 13 ni, kita akan jadi pelik. Sebab kita jak budak lagi, siapa bukan kata soh sifat 20. Ilmu ni pun dipanggil kadang-kadang ngaji ilmu gapo itu ilmu sifat 20. Nama ilmu pun sifat 20. Soh kita dengan sifat 20. Tapi kita nak faham sifat 20, nak berpegang sifat 20, kaunuhu 7 tu, kena faham butir ni. Kalau tidak, kita tidak berpegang pun dengan sifat 20. Kita hanya berpegang dengan sifat 13. Kita ngapa aja sifat 20. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Bilang 20 lah. Tapi apa makna kaunuhu qadiran? Pengertiannya apa? Keadaannya yang kuasa, itu baru alih bahasa terjemahan. Kaunuhu, keadaannya Allah. Qadiran, yang kuasa, itu hanya terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Apa pengertian dia? Apa pengertian kaunuhu qadiran? Kita nak pegang ni. Kalau tidak kok, kita memang pegang sifat 13. Kita ngapa je, sebut je, bilang sampai ke 20. Sebab ni akidah pegangan, bukan ngapa, bukan bilang. Nak faham kenapa ada kaunuhu qadirah. Bila ada kudrah sifat yang mawujud, sifat yang ada, yang mewajibkan ia bagi zat akan kaunuhu qadirah. Mesti kena ada kaunuhu qadirah apabila Allah ada sifat kudrat. Sebab sifat kudrat sifat yang ada. Bila sifat kuat, sifat yang ada, memistikan zat Allah bersifat dengan kaunuhu qadirah. Dan kenapa wujud tak ada kaunuhu? Sebab apa kidam tak ada kaunuhu? Sebab apa bakok tak ada kaunuhu sampai ke wahdaniyah? Sebab hak lain-lain itu bukan sifat yang ada. Kudrah sifat yang ada. Sekarang ni Wak mudah bandingnya kita kata bab makhluk lah. Sekarang ni rakamang ni benda yang ada. Rakamang benda yang ada. Warna hitam ni, ni sifat yang ada ni. Rakamang benda yang ada, sifat hitam ni benda yang ada. Jadi macam mana sifat hitam, benda yang asalnya benda suku sakat, sifat hitam ni, macam mana sifat hitam yang ada ni nak ada di zat Allah, di zat rakamang ni. Salah sebut. Nak ada di zat rakamang ni. Hitam ni satu sifat yang ada, kemudian berada di rakamang. Jadi macam mana satu benda yang ada suku sakat boleh ada di zat rakamang? Benda hitam ni, warna hitam ni. Dia kena ada kaunuhu dia. Kaunuhu aswak dia kena ada kaunuhu dia. Mana apa? Satu sifat yang lain pula yang melekatkan warna hitam di rakamang ni. Jadi kaunuhu aswak, keadaan yang hitam tu, hak tu satu sifat lain pula yang melekatkan sifat hitam di rakamang. Adapun rakaman ni bersifat dengan satu. Rakaman ni sutir bersifat satu. Kenapa tidak perlu kaunuhu yang melekatkan sifat satu di zat rakaman? Satu tak ada, nak pelekat buat apa?
Ada pun hitam, benda yang ada, sifat yang ada. Jadi kaunuhu ni lah yang melekatkan sifat hitam di rakaman. Itu kedudukan kaunuhu. Sebab tu jalanan mudahnya tidak ada kaunuhu. Jalanan mudah tidak ada kaunuhu. Hak pegang ni 13 cukup berkait dengan sifat Tuhan. Sebab zat Allah zat yang ada. Sifat kudrat Allah sifat yang ada. Sifat mesti ada di zat. Maka zat sifat kudrah ada di zat Allah Ta'ala sedia kala qadim. Macam mana kudrat nak ada di zat Allah? Nak lekatnya macam mana? Tak payah dah. Kita faham dah. Kudrat ada di zat Allah. Macam mana kudrat boleh ada di zat Allah? Tak usah duk tanya-tanya. Cukup dah. Keluar kaunuhu ni satu sifat yang melekatkan sifat kudrat di zat Allah Ta'ala. Jadi pening pula kitanya. Jadi mudahnya macam mana kudrat ada di zat Allah Ta'ala. Tak payah duk fikir-fikir dah waktunya. Zat Allah qadim, sifat kudrat Allah qadim, sifat kudrat ada di Allah pun qadim. Selesai setakat tu. Zat Allah qadim, diri sifat kudrat qadim, sifat kudrat ada di Allah pun qadim. Macam mana boleh ada kudrat di zat Allah? Boleh lekat kudrat di zat Allah? Nak kena ada sifat lain ke sebagai pelekat? Macam kaunuhu qadim. Tak payah. Cukup dah. Faham dah kitanya. Kudrat ada di Allah. Cukup. Macam mana kudrat boleh ada di Allah? Nak kena ada kaunuhu. Faham dah. Tak payah tambah-tambah dah. Tu sifat 13. Hak sifat 20 ni kena ada kaunuhu qadiran. Sifat ni lah yang melekatkan kudrat di zat Allah. Sama-sama kita ada kata pertambatan. Kaunuhu qadiran ni lah yang menambahkan kudrat di zat Allah. Dia sebenarnya melekat ke menambah ke itu semua tak apa comel belaka tu. Tak apa comel belaka ayat tu. Tapi dia panggil diqul ibarah. Payah nak faham. Cerita waktu dulu. Sebab kita biasanya kaunuhu qadiran sifat yang melazimi bagi kudrat. Tu hak comel bunyi. Kaunuhu qadiran ni sifat yang melazimi bagi kudrah. Melazimi ni mana apa? Ada kudrah. Adalah kaunuhu qadiran. Kudrah adanya qadim, kaunuhu qadiran pun adanya qadim juga. Itu makna melazimi. Kenapa ada kudrah kena ada kaunuhu qadiran? Kenapa kidam bakok tak ada kaunuhu? Sebab kudrah sifat yang ada. Macam mana sifat yang ada nak ada zat Allah? Mesti kena ada kaunuhu qadiran. Kenapa? Seolah-olah kaunuhu qadiran seolah-olah sebagai seumpama pelekat. Seolah-olahnya. Bila ada kaunuhu qadiran, maka adalah kudrat di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kudrah sifat yang ada. Nak ada di zat Allah ni kena ada kaunuhu qadiran. Jadi seolah pakai pelekat. Seolah-olah. Kalau pelekat ni jadi gambaran macam gang pulaknya. Renggang pula antara zat Allah dengan sifat kudrat Allah. Bubuh tengah dengan kaunuhu qadiran. Seolah macam gang. Itu kata pelekat ke tambak ke itu semua kurang dipersetujui oleh setengah-setengah tegur. Cuma dah sama-sama kita ada mari juga perkataan tu kerana diqul ibarah. Payah nak faham kat orang. Macam nak faham kaunuhu qadiran ni. Sebab kaunuhu qadiran kudrah sifat lain-lain. Apa bezanya? Kudrah sifat yang ada. Kaunuhu qadiran satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kidam bakok tak payah pelekat? Kidam tak ada. Bakok bukan sifat yang ada. Allah bersifat dengan kidam. Allah bersifat dengan bakok. Tapi diri sifat tu hanya kita faham je. Bila zat Allah ada tidak ada permulaan, namanya kidam Allahnya. Zat Allah tak ada kesudahan, nama sifat Allahnya baqa. Oleh kerana zat Allah ni satu, nama sifat Allahnya wahdaniyah. Tapi diri sifat tu tak ada. Adapun kudrah memang sifat yang ada. Jadi macam mana nak ada sifat kudrah di zat Allah Ta'ala? Mesti kena ada kaunuhu qadiran. Sebab apa mesti kena ada kaunuhu qadiran? Seolah-olah kaunuhu qadiran yang melekatkan sifat kudrat yang ada ni di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi payah sikit. Hak mudahnya Allah bersifat dengan sifat kudrah. Sifat kudrah ada di Allah. Adanya macam mana? Cukup dah.
Jadi berhenti setakat sifat 13 sampai ke kalam. Tapi kok mana pun kita ngapanya 20. Fahamnya 13. Sebab nak faham kaunuhu ni dia kena detail pula. Mana sifat wujudi. Dia panggil sifat wujudi. Lepas tu dia terjemah dengan iaitu satu sifat yang maujud, sifat yang ada. Dia panggil sifat wujudi. Kidam bakak dia panggil sifat adami. Itu semua fardu kifayah belakang tu. Tapi nak faham kaunuhu kena pergi situ. Tak faham situ, tak faham kaunuhu. Akhirnya kita hanya faham terjemahan je. Kaunuhu qadiran, keadaannya yang kuasa. Itu alih bahasa. Apa makna keadaan yang kuasa? Mana Allah berkuasa lah. Dan memang Allah berkuasa sebab ada sifat kudrah di Allah. Bila Allah ada sifat kudrah, mana Allah berkuasa. Tak payah ma'ari dah kaunuhu qadirangnya. Kenapa ma'ari pula sifat kaunuhu qadirang? Mesti sifat tu lain makna dengan kudrah. Sebab kalau setakat kaunuhu qadirang dengan makna Allah berkuasa. Dah sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Kudrah ada di Allah. Dah tak berkuasa Allah. Berkuasalah Allah sebab Allah ada sifat kudrah. Yang nak ai kaunuhu qadirang buat apa? Cukup sampai ke kalam sifat yang ni yang ke-13. Tak betul makna. Kaunuhu qadirang makna apa? Keadaan Allah yang kuasa, mana Allah berkuasa. Tak betul dengan huraian jalanan sifat 20. Hak tu betul dengan jalanan sifat 13. Dia payah sikitlah hak kaunuhu qadirang ni. Kita ambil setakat tu je. Mana kalau sampai di sifat yang ke-14, sifat kaunuhu qadirang tu dak nak pergi pun tak apalah sebab mutamaknya 13. Jadi oleh kerana huraian dia sama je. Sampai kepada sifat iradat pun sama juga di bawah. Sifat iradat, kedelapan iradat arti berkehendak Allah Ta'ala. Bermula maknanya satu sifat yang mawujud, sama juga. Yang berdiri dengan zat, ada di zat Allah sifat iradat ni. Yang mewajibi bagi zat akan kaunuhu muridan. Sama je. Sifat ilmu pun sama. Sampailah ke sifat kalam pun dia punya pengertian dia sama. Sifat kalam, ke-13 kalam berarti berkata-kata Allah Ta'ala bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu mutakallimah. Sama jadi punya pengertian. Maknanya apabila sifat kudrat sampai ke kalam ni sifat yang ada, maka mestilah kena ada kaunuhu qadirah sampai kaunuhu mutakalliman, yang mana kaunuhu ni seolah-olah satu sifat yang melekatkan sifat kudrat sampai ke kalam di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sifat kudrat sampai sifat kalam sifat yang mawujud, sifat yang ada. Tu je. Tak apalah, setakat tu lah. No. Kalau kitab tak royak, saya tak hurau ni. Dah kitab ditulis, kena cerita jugalah. Tapi kalau nak buat sterik tak cerita pun, orang tak tanya pun. Buat sterik, buat ngelak orang panggil, tak apa. Dia taktik baca kitab ni. Mana kita baca banyak gitu, lepas tu kita pun berhenti. Orang ngajar nak berhenti, lepas tu kita hurah. Tengok kitab dah, orang mengaji pun tengok kitab agak, tengok orang ngajar. Lepas tu kita panjang, kita baca saat ni sebaris ke. Kadang-kadang ada orang ngajar, dia baca 2 baris, 3 baris sekali dia baca. Lepas tu dia pun berhenti. Dia nak ulang dah baca. Dia pun hurah. Dalam 2-3 baris yang dia baca tu ada beberapa masalah. 3-4 masalah ada. Dia pun hurah satu. Betul hak payah, dia tak hurah sekarang. Ada orang sekarang. Sebab dia baca tu ada masalah payah tengah tu. Tengok dia huraian ni. Dia tak hurai. Tu taktik. Tapi kalau biasa kita baca panjang, lepas tu kita undur balik, kita baca sese. Satu sifat yang mawujud, apa makna? Yang berdiri pada zat, apa makna? Yang mewajib bagi zat akan qadirah. Sese tu kalau lekat orang mengajar, sini saya tak pun nampak. Orang nampak tak reti. Tapi kalau kita baca panjang, lepas tu kita pun hurai, ambil satu betul lah. Tapi tempat payah boleh lakah. Sebab orang tak perasan. Taktik taktik. Sebab saya pernah dengar, sekali baca banyak 2 baris benar. Situ ada banyak masalah. Biasa pekoh lah, situ ada masalah. Satu masalah. Diurah juga ikut baca tu. Tapi tempat payah dia lakah. Lakah dia huraian.
Sebab dia tak baca dah kitabnya. Dia tengok, lepas tu huraf. Ikut masalah ada dalam kitab tu lah. Kalau mudah huraf belaka. Kalau payah lah kau. Macam mana? Aku tak perasan dah sebenarnya. Aku tak perasan. Lihat kita ikut adat kita. Kita cerita, kita ceritalah. Kodok-kodok. Yang ta'alluq ya. Kalau kita nak tekan sini ni. Ini fungsi kudrah. Yang ta'alluq ya dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia akan mungkin. Meniada ni Tuhan meniada ikut suka khayal gitu ke? Tak. Tuhan meniada atas muafakat, atas bersetuju, atas jueng iradahnya. Muafakat Jawi tu dia je gitu tau. Min waw pe qaf te. Kita je muafakat ni min waw alif tau. Pe qaf te. Tapi Rumi mungkin comel dia tulis tau muafakat. Muafakat ni apa? Apa kan? Hak Tuhan buat tu selain sebagaimana hak Tuhan tentukan oleh iradat. Tu muafakat. Bahkan bukan mana Tuhan buat macam kita kan. Kita ni kadang-kadang buat sebagaimana kita rancang. Kadang-kadang tengah tu kita gomor. Dah buat gitu. Malah mikir buat macam hak kita rancang. Payung tu kita. Kan perbuatan kita kadang-kadang ngaruk kan. Sebab kadang-kadang kita buat sebagaimana yang kita rancang. Hak kehendak kita. Hak perancangan pelang kita tu. Tapi kadang-kadang kalau mari berasa bosan, mari berasa penat, kita buat ikut down dah. Tak ikut dah plan kita, dah ikut dah kehendak asal kita ni. Kita buat ikut down je. Biar cepat siap nak balik dah. Walau buat tak betul dah. Sebab perancangannya lain, buatnya balas lain. Tu kita. Adapun Tuhan meniada atas muafakat iradat. Setuju jueng dengan hak iradat. Apa makna muafakat iradat? Erti kata meniada kudrah ni dengan muafakat iradat, artinya tiada mengada oleh Allah akan satu mungkin, melainkan atas sifat, atas kelakuan yang ditentukan dia kan kelakuan oleh iradat. Tuhan tak buat melainkan perkara yang sebagaimana hak iradat tentukan, sebagaimana hak iradat tetapkan. Tuhan meniada sebagaimana yang ditentukan oleh iradat, sebagaimana yang ditetapkan oleh iradat. Meniada dia panggil qada, iradat menentu dia panggil qadar. Ni hak dulu pembicaraan di rukun iman yang keenam, beriman dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pembicaraan qadar qada di kudrat iradat. Kudrat mengada tu qada. Kudrat mengada mengqada ni muafakat dengan iradat tentukan pada azal. Itu qadar. Ini rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenamnya pergi kepada fungsi ta'alluq dipanggil. Ta'alluq ni fungsi. Kerjaan sifat. Kerjaan sifat kudrah mengada. Macam kita lah. Bila kita bersifat dengan kudrah, ada tenaga, kerjaan kudrahnya mengadalah buat kerja. Kerjaan iradat kitanya merancang, menentu, menetap. Itu dipanggil ta'alluq. Kita ni ada sifat iradat, tapi langsung tak rancang apa-apa, tak plan apa-apa, malah basa. Tak ada perancangan apa-apa. Kita bukan tak ada sifat iradat, tapi sifat iradat kita tidak berfungsi. Sebab apa? Sebab kita malah. Kita ada sifat iradat kan? Sifat kehendak. Kita boleh susun macam-macam. Kita boleh kehendak macam-macam. Kehendak perkara yang baik ke, kehendak perkara yang tak baik ke. Kita kehendak kita. Tapi kadang-kadang orang jenis malah ni tak ada. Tak ada kehendak apa-apa pun. Tak ada plan apa-apa pun. Tak ada nak nentu apa-apa pun. Tak ada nak rancang apa-apa pun. Tapi ada tak sifat kehendak di kita? Ada, fungsinya tak ada. Kita ada sifat kudrah. Tapi sifat kudrahnya ada. Fungsinya dia buat kerja lah. Ada sifat kudrahnya ada. Netang atas kursi malah. Kena ada kursi malah. Kursi apa panggil tu? Kursi yang boleh baring tu lah. Orang panggil kursi malah tau. Kursi kenal tau? Orang
Orang panggil apa kursi tu? Dia kursi di tali apa? Ha? Ya, kursi malah tu kita panggil. Kalau pergi kedai, orang tahu kedai nak kursi malah dia kenal. Kenal? Oh, dia pun dia kenal kursi malah kau. Ha? Mana kalau orang beli kursi tu malah? Ha? Maknanya kita kata orang jenis malah. Dia senyap dalam bilik tu. Makan hak mak ayah tu. Bukan tak ada sifat kudrah. Kuat. Tapi tak ada peranan apa-apa pun sifat tu. Tak ada fungsi apa-apa pun sifat. Itu dia panggil ta'alluq. Mana kudrah ada, tapi fungsinya tak ada. Iradah ada. Buat rancangan tu, rancangan ni, plan tu, plan ni, atur tu, atur ni. Rancanglah apa-apa pun. Lepas rancang-rancang, buatlah pulaknya. Malah. Nak tidur je. Mana sifat kudrah ada, sifat iradah ada di seseorang, tapi malah tak ada fungsi apa-apa. Itu nak sebut ta'alluq fungsi. Sifat satu perkara ada di tubuh kita. Fungsi sifat tak guna sekarang fungsi dia. Mana ada saja je sifat. Sifat tadilah kerana malah tu. Bukan kata orang hok tidur bangun makan hok mak ayah je tu. Bukan tak ada sifat kudrat. Hok tak ada sifat kudrat ni hok duk terlantar. Hok makan pun orang suap. Tu tak ada sifat kudrat. Tak ada sifat kudrat. Hok ni gagah. Gemuk metong panggil tu. Gemuk metong. Gemuk metong tu orang dia. Gagah, sehat. Ada sifat kudrah, tapi ta'alluqnya, fungsinya tidak ada. Itu beza antara sifat dengan ta'alluq. Jadi Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah bersifat dengan sifat iradah. Allah yang bersifat kudrah ni, fungsi ta'alluqnya mengada, meniada. Itu dipanggil qada, rukun iman yang ke-6. Allah mengada, meniada ni, mengada, meniada dengan lupa gitu dah. Allah mengada, meniada, muafakat sebagaimana yang iradat tentukan pada azal. Yang iradat letak dah pada azal, itu dia panggil qadar. Tapi di rukun iman kita akan sebut qadar dan qada. Sebab antara ketentuan iradat Allah azali dengan perbuatan kudrah Allah sekarang ni, mesti akan sebut iradat dahululah. Macam kita mesti merancang dahulu, buatnya kemudian. Kita sebut perancangan, baru sebut pada perbuatan. Tapi di susunan sifat 20 ni, dia mula dengan kudrah. Dia mula dengan kudrah. Sebab apa dia mula dengan kudrah? Allah mengada muafakat dengan iradat. Sifat iradat ubuh nombor 8. Allah menentukan dengan iradat ni muafakat dengan ilmu. Ilmu diubuh nombor 9. Allah yang bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu ni mestilah bersifat dengan sifat hayat. Hayat diubuh yang ke-10. Kalau kira fikiran ta'akul kita ni, hayat dululah. Hayat. Sebab tu ada semua kitab, sifat yang ke-7 hayat, bukan sifat kudrah. Cerita Allah hidup. Bila Allah hidup, Allah mengetahui. Bila Allah mengetahui, Allah menentu. Iradah. Bila Allah menentu, Allah buat kudrah. Ini ni cerita secara nak nampak sifat Tuhan tak ada nombor gitu. Sebab hayah ke, ilmu ke, iradah ke, kudrah ke, koding belaka, tak ada nombor. Bukan kata ada hayah, maka adalah sifat ilmu. Jadi hayah je kodingnya. Ilmu jadi timbul kemudian. Walau sifat Tuhan koding belaka, cuma nak nampak. Ada hayah. Bila ada hayah, ada ilmu. Bila ilmu, Allah menentulah. Kena ada iradah. Bila menentu, Allah buatlah. Buat kena ada kudrah. Itu pada ta'akur dia panggil. Pada nak nampak dia akal. Tapi sifat Tuhan bukan seumpama tu. Sifat Tuhan qadim belaka. Tetapi kenapa dimula dengan kudrah? Allah yang bersifat kudrah kemudian mengada meniada. Sebabnya hak zahir depan kita, kudrah Allah ni hak zahir. Ni hak Tuhan buat ni. Hak berlaku saat sekarang ni. Kita hidup, kita nampak,
Kita dengar, kita boleh duduk dok terbalik, kita bangun, kita bergerak, kita diam. Itu semua Allah yang mengada. Jadi hak nyata depan kitanya adalah ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita hak nyata dulu, cerita kudrah. Tuhan mengada. Tuhan mengada ni mengada gitu je. Tidak ada ketetapan terlebih dahulu, tidak ada kehendak terlebih dahulu. Ada Allah mengada muafakat sebagaimana iradat menentu. Lepas tu dia pun susuli pula dengan sifat iradat. Dimula dengan kudrah. Iradat menentu ni menentu dengan jahil gitu. Iradat menentu muafakat dengan ilmu. Dia buat lagi pula sifat sebenarnya sifat ilmu. Itu kaedah dia. Tapi kalau kita nak kira qadar dan qada, kita kena mula dengan iradah, baru kita susuli dengan kudrah. Cerita qadar dulu ketentuan, baru cerita qada perbuatan Allah. Tapi di susunan sifatnya dimulakan dengan kudrah. Sebab apa? Yang nyata di kita adalah ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan segala-gala perkara. Jadi ta'alluq kudrah dipanggil qada. Di sifat yang ke-8 iradah, ta'alluq iradahnya menentu, itu pergi kepada qadar. Qadar, qada, rukun iman yang ke-6. Dulu qadar qada atas jalanan Imam Maturidi, atas jalanan Imam Asy'ari. Perbuatan Allah namanya qadar, ketentuan Allah namanya qada. Qada dan qadar, dia dua jalanan tu. Ketentuan iradat tetap dah rukun iman. Perbuatan Allah sekarang tetap dah rukun iman. Ketentuan iradat tu nama apa? Jalanan Imam Maturidi nama qadar. Dah Allah mengada sekarang ni kudrah. Jalanan Imam Maturidi namanya qada. Imam Asy'ari sebalik. Ketentuan Allah pada azal namanya qada. Perbuatan Allah sekarang kudrah ni namanya qadar. Qada, qadar, itu Asy'ari. Qadar, qada, Maturidi. Tapi saya biasa bawa qadar, qada. Di kalangan ahli lughah, ahli bahasa, mereka lebih setuju dengan qadar, qada, jalanan Imam Maturidi. Tapi kebanyakan ulama memilih qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Ini bab panggilan je lah, qadar, qada ataupun qada, qadar. Saya pernah dengar dalam satu siaran TV bab qadar, qada. Kalau terkira nama qadar, qada, qada, qadar ni, tu permulaan lah kalau kita nak hurah bab rukun iman ke-6 qadar, qada, qada, qadar ni. Dia kata mana? Hak betulnya qadar dan qada, bukan qada dan qadar. Qada ni buat, qadar ni rancang. Kalau sebut kata qada, qadar, rancang bubuh di qada, buat bubuh di qadar, salah dia kata. Qada ni buat. Ya contoh kan, ya contoh. Macam kita qada hajat. Qada hajat ni rancang nak cari tandas di mana, ataupun qada hajat ni tengah buat. Qada hajat kita ni kan, bukan tengah buat tu panggil qada hajat. Ke qada hajat ni mana tengah cari mana tandas kita nak qada hajat, baru rancang di mana tandas kita nak masuk. Dah. Qada hajat ni tengah buat. Jadi buat ni panggil qada, bukan rancang tu panggil qada. Salah qada, qadar. Rancang qada, buat qadar. Salah. Rancang qadar, buat tu baru qada. Tu baru betul. Tapi orang kita ni mudah sebut dengan qada, qadar. Salah qada, qadar. Kena kata qadar, qada. Sebab apa? Qadar tu rancang, qada tu buat. Bukan qada tu rancang. Sebab qada tu buat, dia kata. Nak dibetul nama, nak kata salah warna qada, qadar. Qada, qadar jalanan Imam Asy'ari. Kebanyakan ulama memilih qada, qadar. Jalanan Imam Asy'ari tiba dia kata salah. Sebab qada ni bukan rancang, qada ni buat dah, dia kata. Itu jalanan Imam Maturidi.
Jadi betul nama pun dia kata salah. Lepas tu nak huraman wan hok dalam. Jadi sekarang ni kudrahnya, jadi kita cerita ni terbaliklah. Kalau cerita rukun imam terdahulu, qadar, qada, ketentuan dulu, ketetapan Allah dulu, baru kita membicarakan bab qada, Allah mengada, Allah menjadikan, Allah yang mengerjakan, Allah yang bekas. Sini kena cerita Allah buat dululah. Sebab dia cerita bab kudrah dahulu ni. Mana ta'aluh kudrahnya dengan mengada tiap-tiap mungkin dan meniada akan nanti qada atas muafakat iradah. Ini qadar. Iradah ni qadar. Artinya tiada mengada oleh Allah akan satu mungkin, akan satu perkara, melainkan atas sifat, atas kelakuan yang ditentukan. Ditentu ni, ditakdirkan ni, dikodarkan oleh iradahnya, iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengada tiap-tiap mungkin. Allah meniada tiap-tiap mungkin. Rumi ejawan ni mungkin. M-U-M-K-I-N. Tahu? Mungkin ni perkara yang terima ada, terima tak ada. Mungkin ni bahasa Arab. Mumkinun, kalau banyak dia panggil mumkinat. Tu kalau banyak tu bahasa Arab. Mumkinun ni perkara yang mastawa alaihi wujuduhu wa adam. Mastawa alaihi wujud wal adam. Perkara yang bersamaan antara ada dengan tak ada. Ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Apa dia? Kita lah makhluk. Kita ni kan ada, bolehlah ada Tuhan buat. Tak ada, bukan. Kita bukan wajib ada. Kita bukan mustahil ada. Jadi mumkinun ni terkeluar perkara yang wajib ada, perkara yang mustahil ada. Kita bukan wajib ada. Kalau kita wajib ada, mesti ada kita kodeng. Sebab dulu kita tak ada kan. Jadi nak kata wajib ada kan, masa tak ada, nak kata wajib, kita ni wajib ada. Ada ni kediam dah. Sebelum kita ada, tak ada. Kalau kata wajib ada, kita mesti ada sedia kala. Asal kita tak ada, ada nanti tak ada pula. Mana ada kita ni harus. Ada boleh terima, tak ada boleh terima. Bukan wajib dan bukan mustahil. Kalau kata mustahil, takkan timbul pula kitanya. Hak mustahil ada ni, anak Tuhan. Itu mustahil tu. Akan tak terima nak kata ada. Bini Tuhan. Itu bukan mungkinun. Itu benda mustahil. Hak mungkinun ni kita. Jadi kudrat mengada meniada mungkin. Sebab iradat pula di bawah sifat yang ke-8 menentukan perkara mungkin. Sebab kudrat dan iradah dia tidak berkait dengan perkara yang mustahil, yang wajib, dan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Mana yang wajib ada? Yang wajib ada dua je yang wajib ada. Pertama zat Allah, yang kedua sifat Allah. Ni je hak wajib ada. Hak mustahil ada tadilah anak Tuhan, bini Tuhan, Tuhan yang kedua, atau mustahil belaka tu. Mustahil nak ada. Hak wajib ada zat Allah, sifat Allah, hak wajib ada. Kudrat dan iradah, ta'alluq dia, fungsi dia tidak berkait dengan perkara yang ada. Bukan kata ada Allah kerana Allah mengadakan, tidak berkait. Allah ada kenapa? Kerana iradah yang menentukan Allah ada, tak berkait. Itu wajib, tak berkait dengan kudrat iradah. Allah ada baqa, kekal. Kudrat yang mengekalkan, tak berkait dengan kudrah. Iradah yang menentukan Allah kekal, tidak berkait dengan iradah. Sebab apa? Hak tu memang wajib ada, tak berkait dengan kudrat dan iradah. Kudrat dan iradah hanya mengada dan menentukan akan perkara mungkin. Perkara harus ada, harus tiada. Perkara mustahil, tanpa tak berkait dengan kudrat iradah juga, perkara mustahil. Anak Allah tak ada. Kenapa anak Allah tak ada? Kerana iradah menentukan tak ada, dan Tuhan pun buat tak ada. Gitu, tak kait. Sebab apa? Sebab anak Allah mustahil nak ada. Bukan iradat yang menentukan tiada. Memang tak ada. Tak berkait dengan iradat menentukan tak ada. Lepas tu benda tak ada. Lepas tu kudrat nak mentadakkan. Benda memang tak ada dah. Fungsi kudrat mengada meniada. Anak Allah ni tiada. Kudrat nak mengadakan tak boleh. Sebab anak Allah tak terima nak kata ada. Dah kudrat lemah. Bukan fungsi kudrat. Lepas tu kudrat meniadalah anak Allah hak tiada tu. Meniada hak tiada, tak ada guna kerjaan.
Meniadakan akan benda yang tiada. Tak ada kerja, tak ada guna gitu. Dipanggil tahsilul hasil. Meniadakan benda yang sudah siap tiada. Sebab tu kata perkara mustahil pun tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kudrah iradah hanya berkait dengan perkara mumkinun, perkara yang terima ada terima tak ada. Perkara mustahil tak berkait dengan kudrah Allah. Jangan nak tanyalah. Nak Allah kuasa ni, Allah boleh tak nak mengadakan Tuhan yang kedua? Tuhan yang kedua ni perkara mumkinun ke? Perkara yang terima ada terima tak ada? Perkara mustahil. Maka jawapan dia, kalau tanya, Tuhan ni kuasa. Memang kuasa Tuhan. Tuhan boleh tak nak mengadakan Tuhan yang kedua? Kita nak kata Tuhan tak boleh nak buat benda gitu. Lemah Tuhan. Takut nak sebut lemah. Tuhan boleh buat. Timbul Tuhan yang kedua pula kan? Dia orang ni. Nak jawab kata Tuhan tak boleh buat, lemah. Tak boleh nak pergi lemah. Tuhan kuasa bolehlah buat. Timbul kita orang kedua kan? Nak jawab kuasa pun tak boleh, nak jawab lemah pun tak boleh. Sebab apa? Sebab perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan fungsi kudrah perkara yang mustahil. Maka tak timbul lah kuasa ke, tak kuasa ke. Dia kena fungsi dia, tugas dia. Macam kita. Kita ni orang kuat. Fungsi kekuatan kita ni adalah kerjaannya. Tapi benda ringan gitu pun tak orang nak akak. Kata kengeh lalu lah. Kengeh, lemah. Boleh kata lemah lah. Sebab setara benda tu dengan kudrah kita ni memang boleh. Tiba-tiba tak boleh buat, tak boleh akak. Memang orang kata lemah. Tapi kalau benda tu fungsi kering yang akak benda tu, fungsi kering akak benda berat gitu. Lepas tu kita lemah, dak gerak, benda tu tak boleh akak. Orang dengar pelik. Itu bukan fungsi kudrat kita tu. Tu kerja kering waktu tu akak benda gitu. Mana nak kata kita lemah? Tak boleh kata lemah. Sebab apa? Itu bukan fungsi kudrat kita. Fungsi kudrat kita nak sepatutnya orang lain boleh buat belaka, kita tak boleh nak buat. Barulah boleh kata lemah. Nak. Itu bandingan je. Nak kata lemah ni benda yang fungsi kita tak boleh buat. Apa panggil lemah? Sekarang ni perkara mustahil, tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah Tuhan kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang lain. Perkara mustahil, tidak berkait dengan kudrah Allah. Jawab kuasa tak boleh, jawab lemah tak boleh. Jangan jawab pula Tuhan kuasa nak buat anak ni Tuhan yang kedua, cuma Tuhan tak buat. Tak kena jawapan. Tapi ada orang jawab gitu. Tuhan kuasa dah nak buat anak ke Tuhan seorang. Tuhan kuasa nak buat, Tuhan tak buat je. Tuhan kuasa dah nak buat bini seorang. Tuhan kuasa, Tuhan tak buat je. Tak betul jawapan kita. Sebab perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tanya macam-macam. Ada satu kali orang tanya, Tuhan boleh tak nak buat satu benda, benda ni biar berat. Berat ni berat pelik. Tuhan boleh nak buat satu benda yang berat pelik, sampai last sekali Tuhan dia pun tak boleh nak akad. Dia tanya gitu. Nak jawab apa ni? Tuhan buat benda pelik, benda berat, langit bumi ni. Tu ada benda tu. Tapi boleh tak Tuhan buat bukan setakat langit bumi lah, satu benda yang sangat-sangat berat sampai peringkat akhirnya Tuhan pun serenda, Tuhan pun tak boleh nak akad. Tuhan terlajak buat berat sangat. Boleh tak Tuhan nak buat benda gitu, buat benda berat gitu? Itu semua perkara mustahil belaka tu. Tak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia khayal tu, soalan pelik-pelik tu, tu capur ngetelang benda lain tu. Capur telang benda lain, khayal dia lebih tau. Sebab tu dia telang sangat benda-benda pelik tau. Khayal dia lebih. Kita nampak di mepe bira parik. Tinggi khayalan dia. Duduk alam lain. Kita nampak dia dalam parik tau. Moten nampak. Tengok budak ni lain macam. Jangan tu. Alam lain dia duduk. Khayal lebih. Jadi boleh tanya soalan-soalan pelik gitu. Itu benda mustahil belaka. Tuhan kuasa ke tak? Kudrah Allah meniada perkara mungkin, perkara yang terima ada, terima tak ada, tak berkait dengan perkara wajib dan tak berkait dengan perkara mustahil. Yang ta'alluq ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradah.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.